Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita pada slot ikhlas Anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan bersama saya Cikgu Samizan binti Abdullah, guru matematik dari SMK Ketereh, Kota Baru, Kelantan. Cikgu akan fokus untuk matematik tingkatan 3. Yang mana kita akan fokus kepada bab 4 iaitu lukisan berskala. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada kali ini, kita lihat dulu standard kandungan yang ada di bawah tajuk lukisan berskala. Baik, standard kandungannya ialah kita hanya ada satu sahaja standard kandungan, iaitu seterusnya kita tengok standard kandungan. Hanya ada satu sahaja standard kandungan di bawah tajuk lukisan berskala, iaitu 4.1 lukisan berskala. Di bawah standard kandungan kita ada 5 standard pembelajaran. Yang pertama, 4.1.1 kita ada mengkaji dan menerangkan hubungan antara ukuran sebenar objek dan lukisan pelbagai saiz objek tersebut dan seterusnya menerangkan maksud lukisan berskala. Standard pembelajaran yang kedua, 4.1.2 mentafsirkan skala suatu lukisan berskala. Yang ketiga, standard yang ketiga iaitu 4.1.3 menentukan skala ukuran objek atau ukuran lukisan berskala. Standard yang keempat iaitu 4.1.4 melukis lukisan berskala bagi suatu objek dan sebaliknya. Dan standard pembelajaran yang terakhir di bawah tajuk lukisan berskala 4.1.5 iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan lukisan berskala. Baiklah murid-murid semua, kita akan teruskan dengan standard pembelajaran yang pertama iaitu 4.1.1 hubungan antara ukuran sebenar objek dengan lukisan pelbagai saiz objek. Baik, sebelum tu apakah yang dikatakan dengan lukisan berskala? Lukisan berskala ialah lukisan suatu objek dengan keadaan semua ukuran dalam lukisan adalah berkadaran. Okey, berkadaran dengan ukuran pada objek. Okey, seterusnya kita lihat dalam paparan skrin ada 4 rajah di sini. Ada berwarna-warni, ada warna pink, ada warna hijau, ada warna jingga, ada warna kuning. Yang mana yang warna pink tu adalah merupakan objek. Okey, dan 3 lagi, rajah 1, rajah 2 dan rajah 3 tu adalah lukisan berskala bagi objek PQRST. Baik, kalau murid-murid lihat rajah 1 kita nampak saiznya sama sahaja dengan objek. Rajah 2 saiznya lebih kecil dan rajah 3 saiznya lebih besar. Tetapi bentuknya masih lagi sama dengan objek PQRST. Baik, boleh nampak tak sudut pada Q 45 darjah. Dalam rajah 1, rajah 2 dan juga rajah 3 juga sudutnya 45 darjah. Baik, rajah 1, rajah 2 dan rajah 3 merupakan lukisan berskala bagi objek PQRST. Kesimpulan di sini kita boleh lihat lukisan berskala ialah mesti semua sisinya adalah berkadaran. Kalau dia semakin kecil ataupun semakin besar tetapi sisinya masih lagi berkadaran dengan objek asal dia. Dan semua sudut adalah sama.
Jadi seperti kita lihat tadi, sudut DQ masa objek dia 45 darjah. Lukisan berskala dia semakin kecil ataupun semakin besar, masih lagi sudutnya 45 darjah. Jadi kesimpulan di sini, untuk lukisan berskala, semua sisi berkadaran dan semua sudut adalah sama. Baik, seterusnya kita lihat kepada standard pembelajaran yang kedua, iaitu mentafsir skala suatu lukisan berskala. Macam mana kita nak menentukan skala bagi lukisan berskala? Skala yang digunakan dalam lukisan berskala ialah nisbah ukuran lukisan berskala kepada saiz objek sebenar. Baik, seterusnya kita lihat. Ini cara kita nak menentukan skala bagi lukisan berskala. Baik, skala sama dengan ukuran lukisan berskala bahagikan dengan ukuran objek. Ataupun skala juga boleh dikira panjang sisi lukisan bahagikan dengan panjang sisi objek yang sepadan. Okey, itu untuk kita nak menentukan cara nak cari skala bagi lukisan berskala. Seterusnya, baik, skala suatu lukisan berskala biasanya diungkapkan dalam bentuk nisbah 1 kepada n. Okey, itu bentuk kita tulis skala bagi lukisan berskala. Yang mana satu unit itu pada lukisan mewakili n unit pada objek sebenar. Sebab itulah tadi kita nampak lukisan berskala sama ada dia menjadi semakin kecil atau semakin besar. Okey, jadi di sini cikgu ulang lagi sekali, skala lukisan berskala biasanya diungkapkan dalam bentuk nisbah 1 kepada n, yang bermakna satu unit pada lukisan mewakili n unit pada objek sebenar. Jika suatu lukisan mempunyai skala nisbah 1 kepada n, maka saiz lukisan itu adalah 1 per n kali saiz objek itu. Okey, seterusnya kita lihat macam mana kita nak tafsir skala, mentafsir skala suatu lukisan berskala. Cuba murid-murid lihat dalam skrin, di paparan skrin cikgu ada rajah. Okey, yang warna biru tu sebagai objek. Okey, kita tengok cikgu ada dua rajah, A, B, C, dan satu lagi yang warna jingga tu ada A tanda, B tanda, C tanda. Okey, untuk lukisan berskala pada objek kita tulis A, B, C. Bila kita nak katakan itu sebagai lukisan berskala, huruf tu kita akan ada tanda di atas. Okey, A prime, B prime, C prime. Itu menandakan ini adalah lukisan bagi objek tersebut. Okey, jadi murid-murid dapat lihat bentuk sama. Objek tersebut bentuknya sama. Okey, maafkan cikgu. Dua-dua rajah tersebut bentuknya sama. Kedua-dua bentuknya segitiga, tetapi saiznya berbeza. Okey, saiznya berbeza. Satu besar, satu kecil. Baik, yang warna biru tu adalah objek. Sekarang dan yang warna jingga tu adalah lukisan berskala bagi objek ABC tersebut. Macam mana daripada dua bentuk itu kita nak tentukan skalanya? Okey, cuba kita tengok dia punya pengiraan dia. Okey, tadi kita sudah tahu untuk menentukan skala. Okey, kita ambil ukuran pada lukisan berskala, nisbahkan kepada ukuran yang sepadan dengan objek. Okey, nisbah. Kita tengok nisbah panjang sisi. Okey, kita ambil dulu yang lukisan berskala. Okey, A tanda, B tanda. Okey, nisbahkan kepada A, B. Mesti sisi yang sepadan. Okey, bentuk dia kita kira petak. Okey, dalam rajah 1, panjang A tanda, B tanda tu ataupun bilangan petaknya ada 8. Okey, murid-murid boleh kira ada 8 petak. Pada objek
Okey, panjang AB ataupun bilangan petak AB iaitu ada 4. Jadi bentuk nisbahnya ialah nisbah 8 kepada 4. Okey, kita nak tentukan skala dia. Okey, skala mesti dalam bentuk nisbah 1 kepada n. Jadi 8 tadi kita ambil, okey, bilangan petak dalam lukisan 8 bahagi dengan 8 sebab untuk dapatkan 1, dan dalam objek juga 4 bahagikan dengan 8. Jadi kita dapatlah skala bagi rajah ABC tersebut ialah nisbah 1 kepada 1/2. Okey, kita nak pastikan betul ke skala ni. Kita ambil lagi satu sisi. Cikgu ambil sisi yang kedua, iaitu sisi BC. Sama juga, kita ambil pada lukisan dahulu. Okey, B tanda, C tanda, nisbahkan kepada BC. Petak B tanda, C tanda ada 12 petak. Okey, kalau kita kira ada 12 petak, nisbahkan kepada petak CB ada 6. Jadi nisbah 12 kepada 6. Sama juga untuk kita dapatkan skala. Okey, kita bahagikan supaya dapat 1, 12 bahagi 12 dan 12 bahagi 6. Maka pun kita dapat nisbah 1 kepada 1/2. Kita ambil saja mana-mana sisi yang sepadan. Bila kita kira, kita akan dapat skalanya ialah nisbah 1 kepada 2. Jadi dalam rajah yang sama, skalanya akan dapat sama. Okey, seterusnya kita lihat, ini contoh yang kedua. Tadi kalau kita nampak objek dia lebih kecil daripada lukisan berskala. Baik, yang kedua ini pula kita nampak masih lagi dengan rajah segitiga. Okey, objeknya lebih besar daripada lukisan berskala. Yang rajah tu adalah lukisan berskala. Jadi sama juga. Cikgu ambil sisi dia. Okey, sisi A, B. Kita ambil dulu pada lukisan berskala. A tanda, B tanda. Okey, nisbahkan kepada AB. Sisi pada lukisan berskala, sisi AB pada lukisan berskala, bilangan petaknya ialah 2. Sisi pada objek, okey, AB yang pada objek bilangannya adalah 4. Maka bentuk nisbahnya ialah nisbah 2 kepada 4. Untuk kita menulis skala, mesti di depan tu adalah 1. Jadi kita kira 2 bahagi dengan 2, nisbahkan kepada 4 bahagi 2. Kita dapat skalanya ialah nisbah 1 kepada 2. Okey, kita ambil lagi satu sisi. Nak pastikan betul ke rajah ini adalah lukisan berskala bagi objeknya. Sama juga cikgu ambil sisi BC. Okey, BC pada lukisan berskala, bilangan petaknya ada 3. Pada objek sebenar, bilangan petak untuk sisi BC ada 6. Maka bentuk nisbahnya ialah nisbah 3 kepada 6. Sama juga kita buat pengiraan seperti tadi, maka kita akan dapat skalanya ialah nisbah 1 kepada 2. Jadi anak-anak boleh nampak, okey, itu adalah skala bagi rajah yang kedua. Seterusnya kita lihat rajah yang ketiga. Masih lagi dengan bentuk segitiga. Cikgu ada objek, cikgu ada rajah. Rajah tu ialah lukisan berskala. Baik, sekarang murid-murid, apa yang murid-murid nampak? Saiznya adalah sama, objek dan juga lukisan berskala. Okey, objek dan rajah 3 saiz sama. Tadi saiz berbeza. Okey, saiz sama. Kita nak tengok dia punya skala berapa. Jadi kita ambil sisi, sama juga cikgu gunakan sisi AB seperti tadi. Tapi kita mesti letakkan lukisan berskala di hadapan. Sisi AB pada lukisan berskala kita ada 4 petak. Dan sisi AB pada objek pun kita ada 4 petak. Jadi bentuk nisbahnya adalah nisbah 4 kepada 4. Okey, bila kita tukar pada bentuk skala supaya 1 di hadapan, kita bahagikan 4 dengan 4, maka kita akan dapat skalanya ialah nisbah 1 kepada 1. Baik, sama juga kita ambil lagi satu sisi yang sepadan, iaitu cikgu ambil sisi BC. Okey, pada lukisan berskala, bilangan petak pada sisi BC kita ada 6 petak.
sama juga dengan objek. Pun kita ada 6 petak sisi BC. Maka skalanya ialah, bentuk nisbahnya ialah nisbah 6 kepada 6. Jadi skalanya ialah 1 kepada 1. Boleh? Okey, seterusnya daripada ketiga-tiga rajah yang kita lihat tadi, kita boleh buat kesimpulan di sini. Okey, yang pertama tadi kita lihat saiz lukisan dia, lukisan berskala dia lebih besar daripada objek. Yang kedua, rajah kedua tadi, saiz lukisan dia lebih kecil daripada objek. Dan rajah ketiga tadi, saiznya adalah sama. Apakah kesimpulan yang kita boleh buat? Baik, kesimpulannya di sini, baik, rajah satu tadi, nisbah 1 kepada n, kita dapat skalanya nisbah 1 kepada 1/2. Di sini nilai n-nya ialah 1/2, di mana nilai n itu lebih kecil daripada 1. Bila nilai n lebih kecil daripada 1, maka saiz lukisan berskala lebih besar daripada saiz objek. Jadi betul lah apa yang kita lihat tadi pada rajah 1. Okey, di mana lukisan berskalanya lebih besar. Okey, seterusnya kita lihat untuk skala yang mana nilai n-nya pula lebih besar daripada 1. Iaitu contoh rajah 2 tadi. Iaitu nisbah 1 kepada 2, di mana nilai n-nya lebih besar daripada 1. Apabila nilai n lebih besar daripada 1, maka saiz lukisan berskala lebih kecil. Lebih kecil daripada saiz objek. Jadi betul kita nampak tadi kan? Yang rajah kedua. Rajah ketiga, rajah terakhir tadi kita lihat saiz lukisan berskala dan saiz objek adalah sama. Dan apabila kita kira skala dia, kita dapat skalanya nisbah 1 kepada 1. Maka nilai n dia sama dengan 1. Sebab nilai n-nya sama dengan 1, sebab itulah lukisan berskala saiznya sama dengan saiz objek. Boleh? Okey, itu kesimpulan dia. Baik, kita tengok pula kepada standard pembelajaran yang ketiga, iaitu menentukan skala, ukuran objek atau ukuran lukisan berskala. Cikgu ada rajah di sini. Okey, kita ada trapezium A, B, C, D. Okey, dan juga masih ingat lagi tak yang ada tanda atas tu, itu adalah lukisan berskala. Jadi kalau kita nak tentukan mana objek, mana lukisan berskala, murid-murid lihat huruf yang ada tanda di atas itu merupakan lukisan berskala. Jadi di sini murid-murid nampak rajah yang tidak ada tanda di atas tu lebih besar daripada rajah yang ada tanda huruf dia. Jadi di sini kita boleh lihat objeknya lebih besar daripada lukisan berskala. Sepatutnya murid-murid sudah dapat tahu bila objek lebih besar daripada lukisan berskala, macam mana skala dia? Okey, kita tengok di sini, kita nak kira skala dia. Macam mana kita nak menentukan skala bagi objek tersebut. Tadi cikgu sudah jelaskan untuk mendapatkan skala, ukuran lukisan berskala, kita bahagikan dengan ukuran objek. Baik, cuba kita lihat, kita ambil salah satu sisi. Cikgu ambil di sini sisi AB. Kita ambil dulu ukuran pada lukisan berskala, iaitu A tanda, B tanda. Cuba kita bilang ada berapa petak? Ada 3 petak. Okey, 3 petak. Kita mesti nisbahkan dengan sisi yang sepadan dengan dia, iaitu sisi AB pada objek. Ada berapa petak sisi AB? Ada 6 petak. Maka 3/6. Kita permudahkan. 3/6 jadi 1/2. Okey, maka skalanya, nak tulis skala tadi, murid-murid sudah tahu, iaitu nisbah 1 kepada n. Jadi kita dapat 1/2. Untuk kita tulis skala, maka ini cara menulis skala. Okey, maka skala bagi rajah ini ialah nisbah 1 kepada 2. Okey, seterusnya kita lihat rajah yang kedua. Okey, ini kita ada segitiga PQR. Yang merah tu adalah objek.
Yang pink tu adalah lukisan berskala. Murid-murid dapat lihat di sini, lukisan berskala saiznya lebih besar daripada objek. Okey, sekarang kita nak tentukan skala bagi objek tersebut. Okey, bagi rajah tersebut. Jadi untuk dapatkan skala, murid-murid sudah tahu iaitu ukuran lukisan berskala bahagikan dengan ukuran objek. Okey, cikgu ambil salah satu sisi, iaitu cikgu ambil sisi QR. Mesti ambil yang lukisan berskala dahulu. Okey, yang ada tanda. Q tanda, R tanda. Kita bilang petak dia. Ada berapa petak? Ada 9 petak di situ. Okey, maka 9. Mesti kita bahagikan ataupun nisbahkan kepada sisi yang sepadan dengan dia, iaitu sisi QR juga pada objek. Ada berapa bilangan petak di situ? 3. Okey, 3. Jadi 9 bahagi 3. Ataupun nisbahkan 9 kepada 3. Bila kita permudahkan, kita dapat 3 bahagi 1 ataupun nisbah 3 kepada 1. Kita tulis dalam bentuk nisbah 3 kepada 1. Itu tidak boleh dijadikan sebagai skala lagi. Sebab skala mesti di depannya 1. Nisbah 3 kepada 1, maka skalanya ialah nisbah 1 kepada 1/3. Maka betullah kesimpulan kita tadi, sekiranya lukisan berskala itu lebih besar daripada objek, nilai N-nya kurang daripada 1. Okey, seterusnya kita lihat pula melukis lukisan berskala dalam grid yang berlainan saiz. Kalau tadi murid-murid lihat saiz gridnya sama. Okey, objek dan lukisan berskala. Sekarang kita nak tengok skala pada rajah yang mana kita lukisnya pada grid yang berlainan saiz. Okey, saiz grid lukisan berskala lebih besar daripada grid pada objek. Okey, yang pertama ni kita tengok dulu saiz grid pada lukisan berskala lebih besar daripada saiz objek. Kalau murid-murid nampak pada paparan skrin, objek yang warna jingga tu, grid dia berukuran 1 cm setiap petak. Untuk lukisan berskala yang warna biru itu, gridnya setiap satu tu berukuran 2 cm. Itu maksudnya gridnya berlainan saiz. Walaupun grid berlainan saiz, kita boleh lagi nak tentukan skala yang digunakan. Macam mana kita nak tentukan skala yang digunakan? Masih dalam bentuk nisbah 1 kepada N. Sama juga cara dia, iaitu kita ambil ukuran pada lukisan berskala bahagikan dengan ukuran pada objek sebenar. Okey, di sini cikgu ambil sisi AB. Okey, boleh nampak kan sisi AB? Jadi kita ambil dulu yang lukisan berskala. A tanda, B tanda. Ada berapa petak? Okey, murid-murid dapat nampak ada 3 petak kan? Adakah kita perlu tulis 3 di situ? Bukan 3. Sebabnya 1 petak itu mewakili 2 cm. Sebab dia guna grid yang lebih besar. Okey, maka 1 petak 2 cm. Kalau 3 petak, jadi berapa? 6 cm. Okey, jadi pada lukisan berskala 6 cm. Pada objek yang sepadan dengan dia, AB, 3 petak juga. Tapi gridnya 1 cm. Maka kalau grid 1 cm, 3 petak 3 cm. Jadi skalanya 6 cm bahagikan dengan 3 cm. Kita permudahkan dapat 2/1. Okey, maka skalanya ialah nisbah 2 kepada 1. Tapi cara menulis skala mesti 1 di hadapan. Di situ maksudnya 2 cm pada lukisan berskala mewakili 1 cm pada objek sebenar. Jadi nisbah 2 kepada 1, skalanya ialah nisbah 1 kepada 1/2. 1 cm pada lukisan berskala mewakili 1/2 pada objek sebenar. Sebab itulah lukisan berskala dia lebih besar daripada objek. Okey, seterusnya. Okey, saiz grid lukisan berskala, ini pun masih lagi berbeza saiz dia, tetapi sekarang lukisan berskala pula saiz grid dia lebih kecil daripada grid pada objek. Tadi saiz grid pada lukisan berskala lebih besar.
Okey, murid-murid dapat nampak. Okey, objek kita yang warna jingga tu PQRS dan skala lukisan berskala kita yang warna biru. Di mana grid pada objek satu petak itu mewakili 1 cm. Grid pada lukisan berskala satu petak itu baru mewakili 0.5 cm. Okey, kita nak tentukan skala. Sama juga kita ambil sisi pada lukisan berskala, bahagikan ataupun nisbahkan kepada sisi yang sepadan bagi objek. Okey, cikgu ambil salah satu sisi iaitu RS. Okey, yang pada lukisan berskala, petak RS, kalau pelajar nampak di situ ada 3 petak. Tetapi bukan 3 cm. Sebabnya grid dia satu petak mewakili 0.5. Bila 3 petak, panjangnya baru 1.5 cm. Boleh? Okey, kita tengok kepada objek. Okey, objek kita pun ada 3 petak panjang SR. Tetapi gridnya adalah 1 cm satu petak. Jadi 3 petak 3 cm. Okey, sebab itulah 1.5 cm bahagikan dengan 3 cm. Okey, 1.5 bahagi 3. Kita permudahkan, kita akan dapat 1/2 ataupun 0.5/1. Kita tulis dalam bentuk skala, nisbah 1/2 kepada 1. Okey, maksudnya di sini 1/2 pada lukisan berskala mewakili 1 cm pada objek sebenar. Okey, jadi nak tulis skala mesti 1 di depan. Jadi nisbah 1/2 kepada 1, skalanya ialah nisbah 1 kepada 2. Okey, seterusnya. Okey, kita lihat pula kepada standard pembelajaran yang keempat, iaitu 4.1.4, melukis lukisan berskala bagi suatu objek dan sebaliknya. Kalau tadi kita sudah ada objek dan lukisan berskala, kita tentukan skala lukisan. Ini pula kita ada skala lukisan, maafkan cikgu, diberi skala, dia suruh ataupun soalan tu minta kita lukis sama ada objek ataupun lukisan berskala. Baik, cuba tengok soalan dia. Rajah di bawah menunjukkan trapezium ABCD. Okey, lukiskan lukisan berskala trapezium itu mengikut skala nisbah 1/3 pada grid segi 4 yang sama. Cikgu nak dalam fikiran murid-murid semua, bila sudah diberi skala nisbah 1/3, maksudnya lukisan yang akan kita lukis nanti sama ada besar ataupun kecil. Sebab tadi kita sudah tahu, bila N dia, nilai N tu lebih besar daripada 1, lukisan yang kita akan lukis nanti lebih kecil daripada objek yang diberi. Boleh? Jadi, nampak di situ lukisan berskala dia lebih kecil. Sebabnya skala yang diberi ialah nisbah 1/3. Nilai N dia tu 3. 3 tu lebih besar daripada 1. Maka saiz lukisan berskala lebih kecil daripada objek. Saiz sahaja yang berubah, bentuknya tidak berubah. Jangan ubah bentuk, saiz sahaja sebab berdasarkan kepada skala yang diberi. Setiap sisi, macam mana kita nak kecilkan dia? Setiap sisi adalah 3 kali lebih kecil daripada sisi yang sepadan pada objek. Cuba kita lihat yang senang nampak, iaitu sisi CD. Pada objek, murid-murid boleh bilang ada berapa petak sisi CD? 3. Okay, ada 3 petak. Jadi dia 3 kali lebih kecil. Maka untuk lukisan berskala dia hanya 1 petak sahaja. Okey, sama juga kalau cikgu ambil lagi satu sisi, iaitu sisi BC. Pada objek kita ada 6 petak. Okey, 6 petak ataupun 6 cm kalau sisinya 1 cm satu petak kan. Okey, jadi dia kata 3 kali lebih kecil.
Okey, sisinya 3 kali lebih kecil daripada sisi pada objek. Daripada 6 petak, maka sisi BC pada lukisan berskala jadi 2 petak. Okey, boleh faham? Baik, seterusnya. Okey. Rajah di bawah menunjukkan lukisan berskala. Tadi dia bagi objek, dia suruh murid-murid lukis lukisan berskala dan dia bagi skala lukisan. Untuk contoh yang kedua, lukisan berskala sudah diberi, skala pun diberi, murid-murid perlu pula lukis objek sebenar bagi lukisan berskala tersebut dengan skala yang diberi. Okey, rajah di bawah menunjukkan lukisan berskala P tanda, Q tanda, R tanda yang dilukis pada grid segi 4 yang sama mengikut skala nisbah 1:2. Lukiskan lukisan objek sebenar bagi P tanda, Q tanda, R tanda. Ini dia terbalik sikit. Dia bagi lukisan berskala, dia suruh lukis objek. Skala dia nisbah 1:2. Jangan pula tadi awak ingat bila nilai N tu lebih besar daripada 1, awak lukis pula lebih kecil. Ini sebab yang suruh lukis objek, bukan lukis lukisan berskala. Sebab itulah objek dia jadi lebih besar. Jadi kena tengok betul-betul kepada skala yang diberi. Okey? Skala yang diberi ialah nisbah 1:2. Iaitu saiz lukisan 2 kali ganda lebih kecil daripada objek saiz lukisan. Okey, maka setiap sisi objek sebenar adalah 2 kali ganda lebih panjang daripada lukisan berskala. Soalan ni perlukan murid-murid melukis objek. Maka objek yang murid-murid akan lukis mestilah panjangnya 2 kali ganda daripada lukisan berskala. Boleh, cuba kita lihat PR. Cikgu ambil panjang PR. Pada lukisan berskala berapa? 5 petak. Jadi untuk murid-murid lukis objek sebenar, sebab skalanya ialah nisbah 1:2, maka kena lukis 2 kali lebih panjang. Maksudnya kalau pada lukisan berskala 5 petak, pada objek yang sebenar 10 petak. Boleh? Okey, seterusnya. Okey, kita kepada standard pembelajaran yang terakhir, iaitu yang kelima, menyelesaikan masalah yang melibatkan lukisan berskala. Okey, dari tadi kita sudah belajar 4 standard pembelajaran. Okey, murid-murid sudah tahu. Sekarang kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan lukisan berskala. Okey, kita lihat kepada contoh yang pertama. Soalannya ialah sebuah peta bagi sebuah bandar dilukis dengan skala nisbah 1:200,000 yang menunjukkan 2 bangunan yang berjarak 4 cm antara satu sama lain. Hitung jarak sebenar dalam kilometer bagi kedua-dua bangunan itu. Okey, dia bagi di sini skala dan dia bagi jarak sebenar 4 cm. Soalannya untuk mengira jarak sebenar dalam kilometer. Kita lihat macam mana penyelesaiannya. Okey, kita lihat dulu. Di sini cikgu ada 2 kaedah. Kita tengok kaedah yang pertama. Okey, nisbah. Kita tulis skala yang diberi. Nisbah 1 cm kepada 200,000 cm. Itu skala yang diberi. Sama dengan itu jarak dia. Tadi jarak bagi lukisan berskala antara 2 bangunan ialah 4 cm. Nisbahkan kepada jarak sebenar. Sebabnya dalam skala dia 1 cm tu ialah pada lukisan. Kalau kita belajar awal-awal tadi, yang 200,000 tu ialah jarak sebenar. Okay, sebab itulah kita buat satu persamaan 4 cm nisbahkan kepada jarak sebenar. Okay, kita tulis dalam bentuk pembahagian begini. Okey, nisbah 1 cm kepada 200 cm dia jadi 1 cm per ataupun bahagikan dengan 200,000 cm sama dengan 4 cm bahagikan dengan jarak sebenar. Okey, kita buat
kaedah darab silang. Okey, kita nak dapatkan jarak sebenar sebab soalan tu nak suruh kita cari jarak sebenar. Jadi jarak sebenar 4 cm darabkan dengan 200,000. Okey, bahagikan dengan 1 cm tadi bila kita buat darab silang. Okey, jadi 4 darab dengan 200,000 cm iaitu 8 bahagi dengan 1 cm dapat 800,000 cm. Soalan minta kita bagi jawapan dalam kilometer. Jadi sentimeter tukarkan unit kepada kilometer bahagikan dengan 100,000. Okey, sentimeter kepada kilometer bahagikan dengan 100,000, maka jarak sebenar kita dapat 8 kilometer. Pada lukisan 4 cm, jarak sebenar 8 kilometer. Itu kaedah yang pertama. Okey, kaedah yang kedua. Okey, kita nak pastikan mana-mana sahaja boleh kira. Ini dalam bentuk skala. Skala tadi 1 nisbah n tadi. 1 nisbah n, 1 yang di depan tu ialah pada lukisan berskala. N pada objek. Okey, sebab itulah cikgu tulis lukisan berskala nisbah kepada objek. Skala yang diberi tadi nisbah 1 kepada 200,000. Okey, jadi kita tulis di sini 1 cm kepada 200,000 cm. Okey, cikgu tukar sentimeter tadi kepada kilometer. Sebabnya soalan minta kita tulis dalam kilometer jawapan. Jadi nisbah 1 cm kepada 2 km. Soalan minta kita tulis jarak sebenar 2 bangunan. Pada lukisan jaraknya 4 cm. Berapa pada objek yang sebenar? Kalau 1 cm mewakili 2 km, jadi 4 cm mewakili 8 km. Jadi sama sahaja jawapan dia. Jarak yang sebenar dalam kilometernya ialah 8 km. Baik, seterusnya kita lihat contoh yang terakhir. Ini cikgu ambil dalam buku teks. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks, okey, untuk penyelesaian masalah. Okey, di mana contoh soalan dia, dia kata jarak di antara Bintulu dengan Miri di atas suatu peta ialah 4 cm. Ini dalam peta 4 cm. Bintulu dengan Miri jauh. Tapi atas peta kita tulis 4 cm. Soalan dia ada 3 soalan di sini. Jika, soalan yang pertama, jika skala yang digunakan untuk melukis peta itu ialah nisbah 1 cm kepada 50 km. Itu skala yang digunakan. 1 cm pada lukisan mewakili 50 km jarak yang sebenar. Jarak yang sebenar di luar. Okey, atas peta tu 1 cm, 50 km jarak yang sebenar. Hitung jarak sebenar dalam kilometer di antara Bintulu dengan Miri. Itu soalan yang pertama. Kita terus kepada soalan yang kedua. Jika peta dilukis semula dengan skala nisbah 1 kepada 2 juta, hitung jarak di antara Bintulu dengan Miri di atas peta baru. Okey, itu soalan yang kedua. Soalan yang ketiga, soalan C. Encik Dominik Lajawa, ini nama orang Sarawak kan. Encik Dominik Lajawa bersama keluarganya ingin melawat bandar Miri. Jika beliau bercadang untuk memandu ke Miri dengan kelajuan 80 km per jam, hitung masa yang diperlukan untuk perjalanan dari Bintulu ke Miri dalam jam dan minit. Untuk soalan ketiga ni sebenarnya murid-murid sudah belajar tentang jarak laju pecutan semasa di tingkatan 2. Okey, daripada soalan tiga soalan, kalau soalan penyelesaian masalah, kita kena tahu cara-cara macam mana nak menyelesaikan masalah. Okey, seterusnya kita tengok macam mana cara nak menyelesaikan masalah. Untuk soalan penyelesaian masalah, kita mesti faham dulu apa masalahnya dalam soalan tersebut. Cikgu rangkum ketiga-tiga soalan tadi. Okey, ini murid-murid boleh rujuk buku teks. Semua cikgu ambil dalam buku teks, contoh dalam buku teks. Kita faham ni dulu masalah.
soalan yang pertama, dia kata jarak sebenar bagi jarak 4 cm yang dilukis dengan skala. Dia minta kita cari jarak sebenar. Okey, jarak pada peta 4 cm. Suruh cari jarak yang sebenar dengan skala yang diberi nisbah 1 cm kepada 50 km. Itu masalah untuk soalan pertama. Soalan yang kedua pula, pun dia suruh cari, ini dia suruh cari pula jarak pada lukisan berskala. Okey, yang pertama tadi jarak yang sebenar. Jarak pada lukisan berskala yang dilukis dengan skala nisbah 1 kepada 2 juta. Okey, itu masalah yang untuk soalan yang kedua. Untuk soalan ketiga, dia perlukan murid-murid mencari tempoh masa dalam jam dan minit. Okey, tengok di situ jam dan minit. Dia perlukan dalam masa jam dan minit bagi perjalanan dari Bintulu ke Miri dengan kelajuan. Okey, kelajuan sudah diberi 80 km per jam. Okey, seterusnya kita lihat. Selepas kita dapat lihat memahami masalah, kita mesti merancang strategi. Okey, sebelum kita buat penyelesaian. Okey, merancang strategi. Di mana skala? Tadi kita sudah tahu untuk mendapatkan skala, okey, formulanya ialah jarak pada lukisan bahagikan dengan jarak sebenar. Untuk soalan C, ini pengetahuan awak semasa di tingkatan 2, iaitu untuk dapatkan masa, formulanya ataupun rumusnya ialah jarak bahagikan dengan laju. Boleh? Okey, seterusnya selepas kita merancang strategi, kita buat kesimpulan. Okey, membuat kesimpulan. Jarak sebenar di antara Bintulu dengan Miri 200 km. Okey, jarak di antara Bintulu dengan Miri pada peta 10 cm. Okey, tempoh yang diperlukan oleh Encik Dominik Lajawa untuk memandu, okey, 2 jam dan 30 minit. Okey, seterusnya, okey, itu kita melaksanakan strategi. Untuk soalan yang pertama, skala. Skala ialah jarak pada lukisan bahagi dengan jarak sebenar. Tadi dia sudah bagi skala nisbah 1 kepada 50 km. Jadi kita tulis skala dia di situ. 1 per dengan 50 km. Sama dengan 4 cm bahagikan dengan jarak sebenar. Maka untuk dapatkan jarak sebenar, iaitu 4 cm kita darabkan dengan 50 km tadi. Maka kita dapatlah untuk soalan pertama, jarak sebenarnya ialah 200 km. Untuk soalan B, jarak pada lukisan, untuk dapatkan skala, sama juga jarak pada lukisan bahagikan dengan jarak sebenar. Okey, jarak pada lukisan kita tidak tahu. Jarak yang sebenar kita sudah ada, yang kita sudah kira pada soalan A. Skalanya ialah nisbah 1 kepada 2 juta. Okey, jadi kita buat kaedah darab silang. Okay, kita cari jarak pada lukisan. Okey, jadi 200 darabkan dengan 100,000. Kenapa darab dengan 100,000? Sebab kita nak tukar kepada unit. Daripada kilometer tadi, 200 kilometer, nak tukar kepada unit sentimeter, darabkan dengan 100,000. Bahagikan dengan skala dia tadi, 2 juta. Okey, jadi jarak pada lukisan berskala ialah 10 cm. Itu jawapan untuk soalan kedua. Untuk soalan ketiga, soalannya untuk kita dapatkan tempoh masa. Dia hanya bagi dengan kita kelajuan dia. Jadi untuk dapatkan masa, iaitu jarak bahagikan dengan laju. Jarak kita sudah dapat tadi yang kita kira, iaitu 200 km. Bahagi dengan laju yang sudah diberi dalam soalan, iaitu 8 km per jam. Jadi 200 km bahagi dengan 80, kita akan dapat 2.5 jam. Soalan minta kita tulis jawapan dalam jam dan minit. Maka kita tukar 2.5 jam sama juga dengan 2 jam 30 minit. Okey, ini semua cikgu ambil dalam buku teks. Okey, jadi cikgu rasa itu saja tentang lukisan berskala. Seterusnya kita lihat pada rumusan tajuk kita pada hari ini. Lukisan berskala, apa tadi yang kita tahu tentang lukisan berskala? Lukisan berskala ialah lukisan yang dilukis semula seperti objek asal
mengikut skala tertentu. Itu yang dikatakan sebagai lukisan berskala. Macam mana kita nak tentukan skala lukisan? Skala lukisan ialah ukuran pada lukisan berskala bahagikan dengan ukuran objek yang sepadan. Okey. Di mana skala lukisan kita tulis dalam bentuk nisbah 1 kepada n. Okey, dengan keadaan n tu sama dengan 1, 2, 3 atau seterusnya lah, ataupun kurang daripada 1. Sekiranya n kita dapat nilainya kurang daripada 1, lukisan yang kita akan lukis adalah lebih besar daripada objek sebenar. Sekiranya nilai n itu sama dengan 1, bila kita kira n sama dengan 1, saiz lukisan dan saiz objek adalah sama. Dan sekiranya kita dapat nilai n itu lebih besar daripada 1, maka saiz lukisan kita lebih kecil daripada objek. Jadi cikgu rasa murid-murid dapat faham apa itu lukisan berskala. Okey? Boleh? Jadi cikgu rasa untuk setakat slot pada kali ini, setakat itu sahaja daripada cikgu Samizah binti Abdullah. Cikgu harap murid-murid semua dapat buat ulang kaji dengan sepenuhnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.